Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi hari ini kita akan masuk topik seterusnya iaitu 7.2 respirasi aerob. Okey, baik. Kita akan share slide. Bukan, tak apa. Ya. Okey, sekejap. Buku teks, buku tak apa. Okey, murid-murid. Hari ini kita akan masuk 7.2 respirasi aerob. Okey, jadi Cikgu nak Afiq tolong bacakan dekat slide. Apakah standard pembelajaran untuk hari ini? Afiq tak ada? Haziq? Jadi aku, Tolong bacakan standard pembelajaran. standard pembelajaran 7.2.1 mengkonsepsikan penghasilan tenaga daripada glukosa semasa respirasi aerob dalam sel. Menulis persamaan perkataan bagi respirasi aerob dalam sel. Okey, baik, terima kasih Haziq. Jadi standard pembelajaran kita hari ini 7.2.1 mengkonsepsikan penghasilan tenaga daripada glukosa semasa respirasi aerob dalam sel. Jadi adalah yang penting adalah ini glukosa itu adalah substrat utama lah. Okey, 7.2.2 menulis persamaan perkataan bagi respirasi aerob dalam sel. Minta maaf tinggal E. Okey, seterusnya. Jadi kriteria kejayaan. Okey, cikgu nak Haida tu membaca. Mengkonsepsikan penghasilan tenaga daripada glukosa semasa respirasi aerob dalam sel. 2. Menulis persamaan perkataan bagi respirasi aerob dalam sel. Okey, baik, terima kasih Haida. Jadi kriteria kejayaan, murid boleh mengkonsepsikan penghasilan tenaga daripada glukosa semasa respirasi aerob dalam sel dan dapat menulis persamaan perkataan bagi respirasi aerob dalam sel. Inilah yang awak kena tahulah. Apakah penghasilan tenaga daripada glukosa melalui proses respirasi ni, dan juga awak mampu tulis persamaan ini kena ni lah. Jadi kita akan masuklah. Okey, apakah respirasi aerob? Okey, jadi cikgu nak tolong baca Amal. Okey, Amal ada tak kat sana? Okey, Amal tak ada Okey, Afiq, tolong bacakan Afiq. Afiq pun tak ada. Okey, Mira, tolong baca Mira. Yang mana ni ya? Apakah respirasi aerobnya? Ya. Okey. Apakah respirasi aerob? Proses penguraian glukosa dalam kehadiran oksigen untuk menghasilkan tenaga kimia. Okey, baik, terima kasih Mira. Jadi, apakah respirasi aerob? Ini yang awak kena tahu maksud dia, iaitu proses penguraian glukosa dalam kehadiran oksigen. Awak kena tahulah kena ada oksigen untuk menghasilkan tenaga kimia, yang menghasilkan tenaga lah.
Yang ini yang awak kena tahu, iaitu respirasi aerob adalah proses penguraian glukosa. Okey, tapi kena ada tulis ni iaitu kehadiran oksigen. Itu respirasi aerob. Okey, baik. Seterusnya. Okey, ini adalah cikgu akan terangkan sikit apa tu respirasi sel. Okey, Emilia. Emilia ada Emilia? Ada. Okey, Emilia tolong baca. Respirasi sel dijalakan untuk menghasilkan tenaga bagi keperluan sel hidup. Ialah proses pengoksidaan molekul organik melalui beberapa peringkat untuk membebaskan tenaga substrat utama kepada glukosa. Okey, baik. Terima kasih. Jadi sebelum kita nak masuk apakah itu respirasi aerob, cikgu akan terangkan dululah. Respirasi sel ni adalah dijalankan untuk menghasilkan tenaga bagi keperluan sel hidup, iaitu proses pengoksidaan molekul organik melalui beberapa peringkat untuk membebaskan tenaga. Itulah kenapa ada berlakunya respirasi sel. Jadi sebab untuk kita dapatkan tenaga dan kita gunakan substrat dia adalah glukosa. Minta maaf, glukosa. Glukosa bahasa Inggeris lah kita sebut glukosa. Okey, seterusnya. Okey, baik. Inilah yang awak kena tahu. Kita ada respirasi luar iaitu kita ada pernafasan. Dan kita ada respirasi dalam iaitu respirasi sel. Itu yang ada dua ni Ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang hari ini kita akan masuk respirasi aerob. Yang ini awak kena tahu. Respirasi ada dua iaitu luar dan dalam. Kalau dalam ni adalah melibatkan respirasi sel. Dan hari ini kita akan masuk respirasi aerob. Okey, seterusnya. Ini adalah contoh aerobic respiration ataupun respirasi aerob, iaitu berlaku kat mana yang kita nak tahu ni. Okey, jadi dia berlaku dekat dalam sitoplasma. Ini sitoplasma. Okey, untuk proses glikolisis berlaku dekat sitoplasma, manakala proses pengoksidaan pyruvate berlaku dekat mitokondria. Jadi bila hasilnya kat sini, dia akan masuk ke sini pula. Hasilnya mula kita akan ada dua proses, dua peringkat iaitu glikolisis kat sini dekat cytoplasma. Sini cytoplasma ni. Ni adalah sel awak ni. Dalam sel ni, inilah dia berlaku kat sini, cytoplasma. Dapat hasil dia masuk dekat mitokondria. Inilah dibesarkan ni. Pyruvate hasil daripada glikolisis akan buat lagi pengoksidaan pyruvate. Kita akan menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Itu yang kita nak, tenaga iaitu ATP. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh lagi. Ini adalah cytoplasma. Berlaku proses nama dia adalah awak kena ingat glikolisis. Bila berlaku dekat, dalamnya adalah pengoksidaan pyruvate hasil daripada glikolisis ni. Pyruvate ni dia akan masuk dalam Krebs cycle. Dia akan menjalankan pengoksidaan pyruvate. Okey, menghasilkan ATP. ATP ni yang kita nak. ATP ni tenaga ni yang kita perlukan untuk proses respirasi aerob. Okey, boleh setakat ni cikgu teruskan? Yang ni yang awak kena ingat dua lah. Glikolisis dan untuk respirasi aerob awak kena ingat glikolisis dan pengoksidaan pyruvate. Ni hasil pyruvate kita akan masuk dalam mitokondria. Buat Krebs cycle menghasilkan ATP. Okey, seterusnya. Okey, kita masuk respirasi aerob. Okey, cikgu nak tolong baca Haziq. Ya. Haziq tolong baca. Respirasi aerob ialah proses penguraian glukosa dalam kehadiran oksigen untuk menghasilkan tenaga kimia. Oksigen digunakan untuk mengoksida glukosa bagi menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Okey, baik. Terima kasih Haziq. Jadi, respirasi aerob ni awak kena tahu apa makna dia. Adalah proses penguraian glukosa. Yang inilah substrat utama yang digunakan dalam respirasi aerob, respirasi sel. Dalam kehadiran oksigen. Aerob awak kena ingat ada oksigen.
oksigen. Kalau anaerob, dia tanpa kehadiran oksigen. Untuk menghasilkan apa? Yang awak kena ingat adalah menghasilkan tenaga ATP lah. Dan oksigen digunakan untuk mengoksidakan glukosa bagi menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Inilah hasil dia yang awak kena ingat nanti. Karbon dioksida, air dan tenaga. Nanti kita akan tengok persamaan respirasi aerob. Awak kena tahulah macam mana nak tulis persamaan respirasi aerob. Okey, seterusnya kita masuk respirasi aerob. Okey, cikgu nak tolong baca Haida. Okey, Haida ada kat sana? Okey, Haida boleh kat sini ada tak lain? Okey, tak apa. Baik. Cikgu nak Haida boleh kat sana? Boleh Ayu. Okey, okey. Cikgu baca ni Baca respirasi aerob. Respirasi aerob. Proses respirasi aerob bermula dengan proses glikolisis. Glikolisis bermaksud penguraian glukosa yang enzim. Proses ini berlaku dalam sitoplasma. Satu molekul glukosa diuraikan menjadi 2 molekul piruvate. Okey, terima kasih Haida. Okey, yang inilah proses dia. Apa yang berlaku dalam respirasi aerob, iaitu dia bermula dengan glikolisis, proses glikolisis. Lepas tu dia ada terlibat apa, dia bermaksud penguraian glukosa oleh enzim. Ada terlibat enzim dalam proses glikolisis dan menghasilkan pyruvate. Dan awak kena tahu. Okey, glikolisis berlaku dekat sitoplasma. Okey, seterusnya. Okey, sebelum cikgu nak tanyalah. Okey, Afiq ada Afiq? Afiq? Okey, Amira ada? Ada. Okey, Amira. Aku nak tanya, apakah hasil daripada proses glikolisis? Menghasilkan Menghasilkan apa? Penghasilan dia apa daripada proses glikolisis? menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Okey. Karbon dioksida, air, tenaga. Okey, tak. Okey, cuba awak baca yang last sekali. Satu molekul glukosa diuraikan menjadi 2 molekul pyruvate. Ini hasil daripada glikolisis lah. Sebab kita memerlukan dalam proses glikolisis ni, kita memerlukan glukosa. Jadi glukosa itulah yang diuraikan menjadi pyruvate. Ini berlaku kat mana ni proses glikolisis ni, Amira? Sitoplasma. Betul. Kita kena tahu dua saja, iaitu glikolisis berlaku dekat sitoplasma. Okey, hasilnya pyruvate. Nanti pyruvate kita akan tengok untuk proses dalam pyruvate, proses dalam pengoksidaan pyruvate tersebut dalam mitokondria. Kita masuk seterusnya. Terima kasih Amira. Okey, seterusnya. Ini adalah respirasi aerob. Okey, cikgu nak tolong baca Emilia.
Emilia ada Emilia? Ada. Okey, Emilia tolong baca. Respirasi aerob. Peringkat seterusnya berlaku dalam mitokondrian piruvate yang terhasil dalam proses glikolisis dioksidakan melalui satu siri tindak balas untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Sebahagian besar tenaga digunakan untuk menghasilkan molekul adenosine triphosphate ATP. Okey, terima kasih Emilia. Okey, cikgu akan ulang balik semula. Peringkat seterusnya akan berlaku dalam mitokondria, iaitu piruvate yang terhasil dalam proses glikolisis yang tadi kita belajar, iaitu berlaku di sitoplasma, akan dioksidakan melalui satu siri tindak balas untuk menghasilkan karbon dioksida. Inilah awak kena ingat dia punya hasil, iaitu karbon dioksida, air dan tenaga bagi pengoksidaan piruvate. Okey, sebahagian besar tenaga digunakan untuk menghasilkan molekul adenosine triphosphate iaitu ATP. Awak tulis je ATP, tak payah nak sebut panjang lah, adenosine triphosphate. Awak nak tulis panjang boleh, nak pendek boleh. ATP ni maksudnya terimalah singkatan bagi adenosine triphosphate. Maksudnya kalau ada triphosphate maksudnya fosfatnya ada tiga. Okey, jadi inilah peringkat bagi respirasi aerob, iaitu ada glikolisis dan pengoksidaan piruvate. Iaitu cikgu terang balik, iaitu glikolisis apa dia yang terlibat, iaitu glukosa menghasilkan piruvate. Dan ada enzim ada enzim yang terlibat untuk uraikan glukosa menjadi piruvate. Okey, dan awak kena ingat glikolisis berlaku dekat sitoplasma. Okey, hasil piruvate tersebut akan masuk dalam mitokondria, iaitu berlaku proses pengoksidaan piruvate. Hasil dia awak kena ingat karbon dioksida dan air dan tenaga. Ini yang awak kena ingatlah, pengoksidaan piruvate menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Glikolisis iaitu proses glukosa menghasilkan piruvate. Itu awak kena ingat. Okey, jadi cikgu nak tanya Haida. Ya, cikgu. Okey, apakah hasil pengoksidaan piruvate? Karbon dioksida, air dan tenaga. Okey, pengoksidaan piruvate berlaku kat mana? Sitoplasma. Okey, sitoplasma tu glikolisis. Pengoksidaan piruvate berlaku kat mana? Okey, siapa boleh tolong Haida? Pengoksidaan piruvate berlaku kat mana? Mitokondrian. Betul. Berlaku dalam mitokondria. Glikolisis berlaku dekat sitoplasma. Ini yang awak kena ingat. Dua je dalam respirasi aerob, iaitu ada proses glikolisis dan pengoksidaan piruvate. Okey, terima kasih Haida. Okey, seterusnya cikgu akan masuk. Okey, ini adalah glikolisis. Okey, yang inilah diuraikan glukosa. Glukosa menghasilkan sekali adalah piruvate. Ini hasil dia piruvate. Tapi yang ini, okey, glukosa 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1,6-biphosphate, 1,3-biphosphoglycerate dan 3-phosphoglycerate, 2-phosphoglycerate dan menghasilkan piruvate. Okey, yang dalam ni awak tak payah hafal. Ini untuk peringkat bila awak masuk asasi, matrik ataupun A-level. Yang kalau awak ambil bio, ni awak kena hafal. Ini adalah peringkat glikolisis di sitoplasma. Yang ini awak kena hafal. Glukos apa dia? Glukosa 6-phosphate awak kena hafal. Ada ADP. Yang ini awak kena hafal nanti bila awak akan masuk asasi ataupun A-level ataupun matrik untuk bio.
Tapi peringkat SPM awak tak payah. Awak kena hafal apa yang tadi cikgu cakap, glikolisis, iaitu glikolisis melibatkan enzim menghasilkan pyruvate. Itu saja. Yang ini banyak-banyak nama ni tak payah. Ini masa awak matrik nanti. Matrik ke, dekat U ke, awak ambil bidang bio lagi, ya akan belajar lagi benda ni. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah Krebs cycle ataupun dalam mitokondria, iaitu pengoksidaan pyruvate. Okey, awak nampak tak ni? Pyruvate. Okey, pyruvate ni akan masuk dalam mitokondria, dia akan berlaku pengoksidaan pyruvate. Nanti kalau awak belajar dekat asasi, awak akan hafal lah acetyl-CoA, citrate, isocitrate, alpha ketoglutarate, succinyl-CoA, succinyl fumarate, malate dan oxaloacetate. Yang ini awak akan hafal bila awak akan masuk asasi. Tapi time sekarang ni peringkat SPM awak akan hanya hafal menghasilkan apa yang tadi? Pengusiran pyruvate menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Itu saja. Awak tak payah hafal dia punya nama-nama peringkat ni tak payah. Ini hanya bila awak dekat asasi ataupun matrik ataupun dekat U. Okey. Ada soalan ke? Tak ada Okey, jadi kita teruskan. Okey, seterusnya. Yang ini yang simple lah untuk proses pengoksidaan pyruvate, iaitu yang awak kena tahu molekul ATP terhasil apabila kumpulan fosfat tak organik ditambahkan kepada adenosina difosfat, iaitu ADP. Okey, adenosina difosfat ni, okey, dia ada fosfat fosfat ni ada satu fosfat iaitu yang tak organik sebab dia tak ada. Okay, kenapa dia dikenali sebagai tak organik? Sebab dia tak ada karbon. Bila tak ada karbon, dia dalam grup inorganik ataupun tak organik. Jadi, dia akan masuk dalam ADP dan menghasilkan ATP. Tambah je lah. Jadi, daripada 2 fosfat menghasilkan 3 fosfat. Itu saja. Okey, terusnya untuk proses respirasi aerob. Terusnya, okey, ATP mempunyai ikatan fosfat yang lemah. Apabila ikatan fosfat pada molekul ATP diputuskan, okey, contoh ATP ni dia ada 3 grup. 1, 2, 3 iaitu fosfat. Bila diputuskan akan dia menjadikan apa? Tenaga yang terbebas dibekalkan kepada sel untuk membantu kita menjalankan aktiviti-aktiviti harian juga Okey, jadi boleh juga tiba ATP menghasilkan ADP. Menghasilkan ADP plus fosfat lah. Sebab dia daripada ada 3 fosfat. Jadi ini ada 2 fosfat, ni jadi 1 fosfat. Dipecahkan sekarang, dia pecahkan. Okey, jadi seterusnya. Yang ini yang awak kena tahu, tulis persamaan perkataan, iaitu awak kena tulis glukosa plus oksigen menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Ini saja persamaan respirasi aerob yang awak kena ingat. Tapi sebelum tu awak kena tahu jugalah apakah peringkat-peringkat dalam respirasi aerob. Iaitu ada glikolisis dan pengoksidaan pyruvate. Okey, jadi cikgu nak tanya Haziq. Ya. Haziq, tolong sebutkan persamaan perkataan bagi proses respirasi aerob. Glukosa tambah air. Ya, boleh. Glukosa tambah oksigen. Lepas tu jadi yang nak pandang tu nak sebut apa? Karbon dioksida, menghasilkan karbon dioksida tambah air tambah tenaga. Okey, terima kasih. Ini adalah proses apa ni? Hasil proses apa? Respirasi aerob. Respirasi aerob. Yang ini awak kena ingat. Iaitu terlibat apa? Iaitu glukosa. Awak kena ingatlah respirasi aerob adalah penguraian glukosa. Jadi penguraian glukosa ni melibatkan ada kehadiran oksigen. Dan bila ada kehadiran oksigen, dia menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Itu saja untuk proses respirasi
respirasi aerob. Ini adalah persamaan perkataan. Awak tulis perkataan saja, tak payah tulis glukosa, iaitu C6H12O6, oksigen O2, tak payah. Itu karbon dioksida CO2, tak payah. H2O, lepas tu nak kena seimbangkan pula. Itu nanti awak belajar kimia lah. Itu kimia. Jadi untuk bio awak hanya tulis saja perkataan, tak payah tulis dalam bentuk bentuk apa kita kata karbon, macam tu lah, kena itu dalam bentuk kimia dia kan. Tulisan dia apa nama, cikgu dah lupa lah. Jadi yang tu awak tak payah tulis sebab itu nanti kena seimbangkan pula. Jadi awak tulis je perkataan glukosa campur oksigen menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Itu saja untuk persamaan perkataan untuk respirasi aerob. Okey, jadi ini adalah adenosina trifosfat, iaitu ini adalah ribose. Ribose ni adalah glukosa lah. Dia adalah glukosa. Jadi bila bertemu ADP, ini adenosina. Ini adenosina. Okey, ni fosfat. Ni fosfat. Mula ADP. Mula ADP. Bila 3, tambah lagi satu lah, fosfat. Jadi 3 fosfat. 3 fosfat iaitu adenosina trifosfat. Ini adalah awak kena tahulah juga. Ini adalah ribose ataupun kita kata glukosa, iaitu C6H12O6, oksigen 06. Ini adalah ribose. Tapi awak tahu, awak tulis je tadi persamaan tadi, awak tulis saja, tak payah lukis lah. Yang ni tak ada minta lukis setakat ni, dia minta tulis persamaan saja setakat ni, persamaan untuk respirasi aerob. Hasil dia lah. Okey. Jadi yang ini awak kena ingat, cikgu ulang balik, apakah peringkat respirasi aerob. Ada 2 peringkat, iaitu yang pertama glikolisis, iaitu glukosa diuraikan oleh enzim menjadi pyruvate. Ni awak kena ingat, glukosa menghasilkan pyruvate. Dan berlaku di mana? Di sitoplasma. Okey, seterusnya. Peringkat yang kedua adalah pengoksidaan pyruvate. Pyruvate ni dapat daripada mana? Ni daripada proses glikolisis tadi dekat sitoplasma. Dia akan masuk dalam mitokondria. Jadi, pyruvate tersebut akan dioksidakan menjadi karbon dioksida, air dan tenaga. Dan tenaga disimpan dalam bentuk ATP. ATP itu adalah adenosina trifosfat. Ada 3 fosfat. Dan berlaku di mitokondria. Okey, yang ini je lah untuk respirasi aerob, iaitu awak kena ingat peringkat dan persamaan. Okey, ini adalah tadi cikgu ulang balik benda yang sama, iaitu glikolisis, iaitu glukos, iaitu glukosa. Dia akan menghasilkan pyruvate. Okey, itu je awak kena ingat, glikolisis. Okey, untuk cycle iaitu pengoksidaan pyruvate. Okey, yang ini awak kena tulislah hasil dia pengoksidaan pyruvate, iaitu glukosa dan oksigen menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Ini dalam bentuk ni lah, kata apa? Cikgu lupa lah. Ini dalam bentuk apa macam ni? Awak tak payahlah sebab awak nak kena seimbangkan pula nanti kan. Macam ada 6 lagi kat sini, 6 lagi kat sini, 6 lagi kat sini. Kalau tak seimbang kan. Kalau tak 02 CO2 H2O. Tapi jadi awak tulis je glukosa campur oksigen tambah karbon dioksida campur air dan tenaga. Itu saja untuk pengoksidaan pyruvate. Okey, ada soalan tak setakat ni? Okey, Cik Amira, ada soalan tak Amira? Tak ada. Faham tak setakat ni? Faham. Faham? Okey, cikgu tanya boleh? Boleh. Okey, respirasi aerob ada berapa peringkat? Ada 2. Apa dia? Glikolisis dengan pengoksidaan pyruvate.
Okey, betul. Glycolysis menghasilkan apa? Molekul pyruvate, Okey, betul. Peroksidaan pyruvate? karbon dioksida, tambah air, tambah tenaga. Okey, bagus. Terima kasih Amira. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi kita tengok soalan. Okey, ini adalah eksperimen lah. Lupa tak cikgu. Ini kita mengkaji respirasi aerob. Okey, ini yang 71. Jadi, adakah organisma hidup ini menggunakan oksigen untuk respirasi? Okey. Jadi, adakah organisma hidup ini menggunakan oksigen untuk respirasi? Jadi, kita tengok seterusnya bahan-bahan yang digunakan. Okey, kita guna soda. Kita ada guna kat sini dalam buku teks kita guna lipas. Kalau nak guna apa? Belalang pun boleh sebenarnya, tapi sebab guna buku teks dia guna je lah lipas, benda yang sama lah. Okey, lepas tu air yang berwarna. Okey, dia gunakan ada untuk ini nanti akan berlaku lah. Berlaku respirasi tersebut ada pergerakan tetap nanti. Okey. Jadi nanti air berwarna tu letak kat sini lah. Okay. Ini akan ni penimbang. Ini kaki retort. Okay, langkah yang digunakan adalah ini adalah tabung uji. Langkah pertama, labelkan dua tabung didih sebagai A dan B. Okey, yang kedua, dia masukkan 10 gram karbon soda ke dalam setiap tabung didih. Dia akan masuk 10 gram lah. Dia akan timbang dulu. Dia akan timbang 10 gram karbon soda. Okey. Selepas tu akan masukkan 10 gram karbon soda ke dalam setiap tabung didih. Ini akan masuk tabung didih. Okey, seterusnya dia masukkan kasa dawai di tengah tabung didih E saja. Ada kasa dawai dekat tabung didih E. Okey. Dia dah masukkan. Okey, seterusnya dia ambil seekor lipas ke dalam tabung didih E sahaja. Dia akan masukkan lipas ni lah ke dalam tabung didih E sahaja. Okey, seterusnya masukkan seekor lipas ke dalam tabung didih E sahaja. Dia ulang balik ayat dia. Okey, seterusnya tutup kedua-dua tabung didih dengan penyumbat getah. Okey, ini penyumbat getah yang disambung dengan dua tiub kapilari. Ini tiub kapilari. Okey, dia akan sambungkan letak air yang berwarna tadi. Okey, satu hujung tiub kapilari disambung dengan tiub getah yang diapit dengan klip skru dan tutup klip skru. Okey, yang ini hujung ni kena klip lah dengan klip skru. Okey, seterusnya sama. Okey, dah settle tadi. Awak kena sapu semua sambung pada radas dengan jeli petroleum. Okey. Okey, yang ini awak kena letak jeli petroleum yang ni lah. Letak kat sini. Nak elakkan daripada ada kehadiran gas-gas yang lain. Okey, sapu semua sambungan pada radas dengan jeli petroleum. Sapu sini dan sapu yang sebelah sini. Pun sapu kat sini juga jeli petroleum. Okey, selepas tu masukkan kedua-dua tabung didih ke dalam kukus air dengan satu hujung tiub kapilari dimasukkan ke dalam cecair berwarna. Okey, satu yang ini yang tabung didih ni yang kukus air, yang dua ni yang berwarna. Seterusnya kukus air digunakan untuk mengekalkan suhu iaitu suhu bilik. Okey, seterusnya tandakan aras awal ketinggian cecair pada kedua-dua tiub kapilari. Okey, bila awak dah masukkan tiub kapilari dalam air berwarna ni, okey, nanti air akan masuk dalam tiub kapilari. Awak kena tandakan. Okey, tandakan kedua-dua tiub kapilari tersebut dan awak biarkan saluran radas selama 1 jam. Okey.
Jadi bila contohnya berlaku respirasi pada tube didih A, iaitu tube didih A tu yang ada dipaskan tadi. Jadi bila dia menggunakan oksigen sebagai respirasi sel, jadi dia punya ini akan naik ke atas lah sebab kandungan dalam oksigen dalam tabung didih akan berkurang. Bila tabung didih berkurang, air yang berwarna akan naik ke atas. Itu yang kita nak tengok sebenarnya uji kaji ada berlaku ke tak. Jadi biarkan sesuai radan selama 1 jam. Dia biarkan 1 jam lah untuk kita tengok ada pergerakan ke tak. Jadinya hipotesis kita ada pergerakan lah sebab dia adalah berlaku respirasi sel terhadap organisma tersebut lah. Okey, itu untuk eksperimen. Nanti kalau kita sempat kita buat eksperimen lah insyaAllah. Okey, jadi soalan-soalan. Minta maaf, salah tulis. Okey, jadi. Okey, nombor 1 soalan. Substrat utama bagi respirasi sel ialah. Okey, Afiq. Apa jawapan dia, Afiq? Cikgu Afiq tak ada. Afiq dah keluar ke? Okey, Haida boleh tolong Haida? Jawapannya glukosa. Glukosa. Terima kasih. Okey, senang je kan? Okey, untuk seterusnya soalan Haziq. Bacakan soalan dan berikan jawapan. Darjah 2 menunjukkan suatu persamaan. Glukosa tambah oksigen. Apa tu? Karbon dioksida. Karbon dioksida tambah air. Ni jawapan dia C. Jawapannya apa? C. C. Respirasi error. Okey, tanya betul. Okey, jadi itu je lah yang awak kena ingat. Respirasi aerob ada 2 peringkat proses iaitu glikosida dan peroksida parafin. Dan awak kena tahu tulis persamaan perkataan bagi peroksidaan parafin tersebut iaitu glukosa tanpa oksigen menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Itu saja. Okey, jadi cikgu nak nanti masuk dalam okey. Okey, sekejap. Okey, masuk whiteboard cikgu bagi link balik dekat chat. Nanti buka bahagian chat Google Meet. Nanti awak buka whiteboard. Boleh tak setakat ni? Okay, cuba tekan. Okay, dapat tak? Okey, kalau dapat cikgu hantar soalan kat awak. Yang cikgu dah hantar, dah masuk. Okay, cikgu akan hantar soalan. Okey, siapa yang dah dapat boleh baca dulu. Nanti cikgu hantar lagi. Okey. Nanti kita akan baca dulu soalan baru buat. Kita tunggu kawan kita. Kalau siapa yang dah dapat boleh baca dulu.
Boleh tak? Yang lain boleh masuk tak? Kan memang 3 orang saja sekarang ni. Ada berapa orang? Okay, 4 orang dah masuk. Okay, Atika dah masuk. Okay, jap. Kita hantar semula. Siapa tak dapat cakap Mai? Kita hantar semula. Jadi kawan awak tak buat lagi. Takut kawan awak dah buat nanti. Jadi kita tunggu dulu. Okay, boleh ke? Semua? Cuba refresh ke? Emilia dapat tak? Cuba tengok macam tak dapat je ni. Ada tak? Awak dapat tak dengan Akilah? Sebab cikgu tengok kosong. Okey, so, ada 5 orang saja. Jadi tak apa. Okey. Haziq, tolong bacakan soalan Haziq. Proses respirasi aerob 1. Ya. Nak baca yang mana cikgu? Nombor 1. Saya jawapan tak tahu lagi ni. Oh, okey. Okey, tak apa. Kalau macam tu cikgu baca dulu soalan Okey, nombor 1. Okey, berikan apa yang diuraikan kepada asid parifik dalam mitoplasma melalui proses apa? Okey, yang ini proses apa ni? Haziq, Proses aerob. Respirasi aerob. respirasi aerob. Ya, betul. Tapi dia dia punya ni apa? Dia punya apa? Nama dia apa? Spesifik lah. Spesifik. Kita ada 2 kan tadi? Proses dalam budak respirasi aerob. Punya peroksida piruvat tu kan? Okey. Ke glikolisis. Ya, betul. Dia adalah proses glikolisis. Apa yang proses apa glikolisis itu? Iaitu glukosa diuraikan kepada asid parifik ataupun pyruvate lah. Maknanya awak tulis glukosa melalui proses glikolisis. Ya. Okey, dalam proses glikolisis, terima kasih nanti. Dalam proses glikolisis hanya 2 molekul dihasilkan. Apa dia? Amira. Soalan tadi cikgu. Amira, nombor soalan kedua. Dalam proses glikolisis hanya 2 molekul apa ni dihasilkan? Molekul Amira. Aida. Ya, cikgu. Aida, berikan jawapan nombor 3. Asid pyruvik yang dihasilkan diangkut ke dalam apa? Hasil ni iaitu pyruvik ni dimasuk ke mana pula? Okey, glikolisis berapa dekat? Mana glikolisis? Mitokondrion ke cikgu? Okey, asid pyruvik yang ini dihasilkan dan diangkut ke dalam mitokondria. Betul. Kita tanya Haida. Okey, seterusnya siapa yang hantar?
Akila. Akila dapat tak? Gambar tak ada semua. Okay. Cikgu, saya tak keluar. Oh, keluar. Emilia? Nak link tu? Ha? Link whiteboard. Oh, link. Oh, dekat chat. Sekejap cikgu bagi lagi. Awak tak keluar Hmm. Bagi lagi. Okey dah. Okey, soalan nombor 4. Dalam mitokondria, asid pyruvik ataupun pyruvik akan diuraikan dan apa? Kepada apa? Apa jawapan dia? Siapa tahu yang ni? Okey, yang nombor 4 ni cikgu tinggalkan. Jadi cikgu nak tengok jawapan nombor 4 awak. Boleh? Cikgu tunggu dulu. Okay, Akila dapat tak? Tak dapat soalan. Akila tak dapat soalan. Okey, yang lain tunggu kejap cikgu hantar lagi semula. Cikgu hantar semula. Minta maaf. Yang lain. Okey. Dapat tak Akila? Awak kena tekan toggle my whiteboard teacher kat atas. Ada tak? Awak kena tekan yang atas, bahagian atas, ada toggle my teacher whiteboard tu. Katanya. Cikgu tak pasti kat awak punya. Tapi bahagian atas awak kena tekan klik kat situ. Dapat tak? Dapat. Alhamdulillah. Okey, jadi yang lain. Okey, jadi soalan nombor 4 cikgu tunggu jawapan awak, nanti kita bincang. Okey? Yang lain cikgu dah bagi jawapan, awak boleh buatlah terus. Okey, siapa yang dah buat, dah siap, awak boleh screenshot jawapan awak ni